Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dan saya ucapkan syabas dan tahniahlah kepada penganjur program pada petang ini, iaitu Gabungan Guru Besar Transformasi Kebangsaan, para guru, dan saya pasti ada juga ibu bapa yang menonton pada petang ini. Seterusnya murid-murid yang saya sayangi sekalian. Tak lupa juga kepada sifu saya, iaitu Encik Abdul Rahim bin Abdul Samad. Saya harap semua warga Maya harap bersabar kerana Encik Rahim ada sedikit masalah teknikal. Nanti kita tunggulah sama-sama ya. Dan rakan panel saya, Tuan Kamaruzaman, yang turut sama berkongsi teknik garis dan butang. Hari ini saya akan berkongsi bersama-sama, iaitu satu program perkongsian amalan terbaik didik hibur matematik bagi teknik garis dan butang. Hebak kata pepatah Melayu kan, tak kenal maka tak cinta, maka di sinilah teknik garis dan butang ni saya sudah bergelumang ataupun terjerumus dengan teknik garis dan butang ni hampir 8 tahun lah. Jadi teknik garis dan butang ni sebenarnya banyak mewarnai pelangi kehidupan saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat ya, pelangi tersebut ada pelbagai warna. Jadi teknik garis dan butang ini sebenarnya mencatat pelbagai memori, kisah suka dan duka, banyak pengalaman, banyak perhatian, pemerhatian, perkongsian, banyak juga kita panggil pembelajaran secara berterusan, dan banyak jugalah teknik garis dan butang ini melakar kegembiraan, kesedihan, cabaran, pengorbanan, air mata semata demi untuk melihat anak didik kita, terutamanya untuk berjaya di dalam matematik. Okey, bagi saya, setelah saya berkecimpung ataupun bersama-sama dengan teknik garis dan butang ini, saya boleh simpulkanlah teknik garis dan butang ini sebenarnya dia pun 3M. Okey, maujud, mudah dan menarik. Maujud ni murid-murid apabila hendak mengenali konsep tu, dia perlu kepada satu bahan yang dinampak di depan mata. Dia pegang, dia rasa, jadi dia berinteraksi dengan bahan tersebut. Okey, mudah dan juga menarik. Okay, inilah teknik garis dan butang yang tadi Tuan Kamaruzaman ada kongsikan tadi. Murid-murid perlu kita panggil menjelajahi, mengembara dengan nombor, iaitu teknik garis dan butang. Okey, matematik teknik garis dan butang ni saya ringkaskan sebagai TGB lah, sebab senang sikit ya. Setelah TGB ini kita panggil nak kata sebati tu belum lagi lah, masih lagi belajar, dan saya sangat teruja tadi dengan lagu Joget Sipir Alif. Wow, sangat menarik, sangat memberi satu inspirasi kepada saya. Jadi untuk pengetahuan semua, TGB ini apabila kita dah sudah menjiwai dia, sudah bersama-sama ataupun sudah mempunyai pengalaman, dapatlah saya simpulkan bahawa TGB ni sebenarnya pola nombor. Memang matematik memang pola nombor, tapi bila kita berkecimpung secara terus dengan TGB ini, memang kita akan ajar murid-murid itu pola nombor, pattern nombor kepada murid. Dia memang tidak lari daripada matematik. Okey. Dan seterusnya TGB ini mencakupilah pengetahuan, kemahiran dan nilai yang sangat-sangat diutamakan oleh guru untuk menilai murid dalam pentaksiran bilik darjah, PBD. Kan kita nilai murid-murid kita melalui PBD, dan teknik garis dan butang ini membantu sedikit sebanyak dalam pencapaian murid. Sekurang-kurangnya dapat TP3 pun dah okey. Jadi saya dapat merasakan bahawa teknik garis dan butang ini sangat relevan lah kepada semua murid, terutamanya semua murid, tapi paling kita sasarkan kepada golongan-golongan permata yang telah disebutkan oleh Tuan Kamaruzaman tadilah. Okey, TGB ini satu penyiasatan aksiomatik. Inilah perkataan-perkataan yang sangat memberi satu wadah terbaru kepada guru-guru matematik, kerana matematik adalah satu fakta yang tak boleh disangkal, tak boleh dipertikai dan tak boleh dibantah. Dia perlukan bukti. Begitulah juga dengan TGB ini.
Okay, TGB ini adalah satu bahasa seni. Tadi kita dengar lagu Joget Sipir Alif, Nenek-Nenek Si Bongkok Tiga. Ini merupakan satu elemen-elemen yang sangat menyeronokkan dan mengembirakan murid lah. Baik, TGB, kemahiran berfikir seperti biasa yang kita tahu, KBKK. TGB adalah satu proses sains. Proses sains ni kita perlu siasat. Sebenarnya pada pendapat saya, okay, TGB ini sebenarnya mengajar kita bagaimana, sejauh manakah murid tersebut, kita sendiri, para komuniti sekeliling kita untuk berhadapan dengan proses-proses belajar. Jadi sains ini sebenarnya memerlukan kepada penyiasatan, testimoni, kepada eksperimen kan, kepada cuba jaya dan sebagainya. Jadi TGB ini sangat sesuai lah dengan proses sains. Okey, seterusnya dan terakhir adalah TGB ini adalah satu konsep modular iaitu yang berkait rapat dengan kehidupan seharian kerana TGB ini mengajak murid mengenali dengan lebih lagi aktiviti-aktiviti seharian sebab matematik ini selalu dikaitkan dengan aktiviti seharian kita seperti berjual beli, wang ringgit dan sebagainya. Okey, oleh kerana pada petang ini sangat istimewa kerana saya dapati ada gabungan guru besar transformasi dan juga beberapa guru di sekitar negeri Perak TS25. Jadi saya kaitkan pada petang ini dengan kerangka TS25 kerana sekolah-sekolah TS25 ini dia sangat sinonim dengan kerangka ini. Sebab apa saya kaitkan? TGB, teknik garis dan butang ini sebenarnya dia ada berkait rapat dengan TS25 ini. Sebab apa? Sebab untuk mengajar TGB, guru-guru perlu berkualiti. Kaedahnya, pedagoginya, guru perlu belajar PLC kan untuk mendapat kaedah-kaedah terbaru. Jadi kat sini guru kualiti diperlukan. Dan saya ingin tarik perhatian persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan itulah sebenarnya. Okay, apakah medium yang kita bawa kepada murid? TGB merupakan satu pembelajaran yang sangat menyeronokkan. Fun learning, okay? Seronok, ada nyanyian, ada nanti kita lihat ada gabungan interaksi dengan pembelajaran yang lain, okay? Integrasi, gabungan integrasi dengan pembelajaran yang lain, maksudnya merentas kurikulum. Dan hari ini kita menyaksikan bahawa kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan itu telah dilaksanakan oleh guru besar transformasi kebangsaan ini kerana inilah yang kita mahukan. Okay? Di antara SLT, okay, bergabung dengan media leader team, bergabung dengan ketua panitia, guru-guru, ibu bapa, komuniti dan sebagainya. Jadi maka saya dapat merasakan TGB ini merupakan satu big idea yang boleh mencapai matlamat TS25 iaitu kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Okey, murid-murid perlu kuasai dulu 7K. Okey, secara ringkaslah 7K ini murid-murid perlu tahu nombor itu ada pasangan, nombor itu ada klusternya, nombor itu ada butangnya, nombor itu ada garisnya, nombor itu ada lagunya, nombor itu ada nombor kecil dan nombor itu ada nombor besar. So 7K ini perlu dikuasai dulu oleh murid. Okey, secara santai lah, secara tidak stres. Jadi murid-murid baru boleh dapat menguasai teknik TGB ini dengan baik dan berkesan. Okey, di sinilah bermulanya sebuah cinta. Pada tahun 2013, saya bertugas di SK Kem Tentera Sandakan Sabah. Di sinilah saya mengenali Encik Rahim dan juga teknik garis dan butang. Di sinilah kami sama-sama berkolaborasi untuk memberi ataupun saya belajar sendiri dengan Encik Rahim teknik garis dan butang bersama-sama dengan warga di Sabah. Dan pada tahun 2015 saya melanjutkan pelajaran dan kebetulan pada tajuk saya punya kajian tindakan tu adalah meningkatkan penguasaan kemahiran penolakan tahun 4. Jadi di kat sini saya terfikir apa salahnya saya menggunakan teknik Encik Rahim ni sebagai satu kajian tindakan saya. Jadi saya minta izin Encik Rahim untuk membuat kajian tindakan, nak lihat sejauh mana murid-murid ni dapat terima teknik tersebut. Jadi saya namakan ini, saya inovasikan baliklah. Namanya adalah Sibugar sebenarnya. Sibugar tu adalah sipir butang garis, sama je dengan teknik garis dan butang.
Jadi untuk membuat laporan kajian tindakan ni perlu ada pemerhatian, soal selidik, perlu ada muridnya, perlu ada respondennya. Jadi saya menjuruskan kepada permata ya. Permata ni murid-murid lah permata yang di kelas ujung yang memang konsep kelemahan ataupun daerah kelemahan penolakan dia sangat-sangat lemah. Jadi sinilah saya ambil 2 orang murid perempuan, 3 orang murid lelaki. Sebab apa 5 orang saja? Sebab kita boleh fokus. Kalau ramai-ramai, okay, kita takut nanti kualiti yang kita bukan kuantiti yang kita cari. Kita nak cari kualiti sebenarnya kan. Kita nak lihat betul-betul budak golongan sasar. Jadi ada ujian pra, ada ujian post, okay. Jadi mari kita lihat. Okey, item ataupun soalan pengujian yang saya gunakan adalah soalan protim lah. Sebab soalan protim ni memang kita dah tahu dia punya aras apa maksudnya ada ansur maju dia daripada mudah kepada sederhana dan kepada sukar, dan dia telah mendapat kebolehpercayaan, maksudnya kebolehpercayaan soalan tu tinggi lah. Jadi item soalan ni saya guna pakai untuk pengujian kepada murid. Dan apabila mereka membuat pra ujian, okay, ujian pra tanpa sebarang teknik, mengikut kefahaman masing-masing, inilah yang saya katakan bahawa saya sangat insaf apabila murid-murid ini memberi respon daripada jiwa dan hati nurani mereka yang sangat-sangat ikhlas dan luhur. Apakah mereka cakap? Soalan susah, cikgu. Kita senang kan? Murid-murid yang pandai senang, tapi bagi mereka susah. Tak faham soalan. Sedih dan keliru. Sedih dia sebab tak dapat nak jawab semua. Okey, keliru. Okey, tak pandai. Nak tolak sana, nak tolak sini, nak pinjam sana. Dia punya emosi dia berkecamuk. Saya lihat. Okey, kena banyak berfikir. Dan saya lihat ada seorang murid tu, dia kata dia pening kepala sampai dia pegang kepala dia, sampai dia memikirkan satu benda yang dia rasa sangat-sangat susah. Jadi di sinilah kita sebagai seorang guru, warga pendidik perlu buat sesuatu. Okey, belum cuba, belum tahu. Jadi kita kena buat sesuatu kepada murid-murid inilah. Ini adalah di antara contoh. Saya mengambil masa selama 3 minggu untuk memberi pendedahan, memujuk sebenarnya. Itu di antara 3 minggu tu, okey, saya melalui liku-liku cabaran yang sangat-sangat hebat lah. Okay, memujuk mereka datang sekolah, meminta keizinan untuk stay back dekat sekolah ajar, kan, dari segi kehadiran. Jadi perlu banyak pengorbanan lah cikgu-cikgu ya. Banyak pengorbanan, banyak mengeluarkan tenaga, emosi, okay? Maksudnya kita tinggalkan sekejap. Kita utamakan dulu murid-murid tersebut. Jadi ajar mereka, saya guna teknik pasangan lah. Okay, teknik pasangan untuk tolak. Jadi dah ajar 3 minggu kepada mereka. Inilah saya nampak situasi yang berbeza. 2 situasi yang sangat berbeza kepada murid-murid ini. Kalau kita lihat pra, murid menanggung satu beban kognitif yang sangat berat. Bagi kita memang tidak. Okay, saya perlu berada di tempat mereka. Mengira menggunakan jari. Sampai keluar jari semua.